Saya ingin berbahas tentang butiran belanjawan 040000 tentang belanjawan pertahanan maritim ataupun maritime yang melibatkan perbelanjaan 2.05 bilion. Baru-baru ini di akhbar tempatan dan antarabangsa ada melaporkan satu kes di mana seorang rakyat Malaysia yang bernama Glenn Francis Leonard ataupun lebih dikenali sebagai Fat Leonard, pemilik syarikat Glenn Defence Marine Asia (GDMA), telah terlibat dalam kes dakwaan kes rasuah melibatkan pegawai-pegawai kanan dalam Angkatan Tentera Laut Navy Amerika Syarikat. Media antarabangsa telah menggelarkan kes ini sebagai satu skandal rasuah yang paling besar dalam sejarah moden Navy Amerika Syarikat. Dipercayai sejak 2011, GDMA telah diberikan kontrak bernilai lebih kurang 200 juta dolar Amerika ataupun lebih kurang 640 juta ringgit Malaysia oleh Navy di Amerika Syarikat. Laporan akhbar The Star menyatakan bahawa antara modus operandi Fat Leonard ialah untuk mengalihkan kapal perang Amerika Syarikat di rantau ini untuk berlabuh di apa yang dipanggil Pearl Ports seperti di Phuket, Thailand dan Pelabuhan Klang di Malaysia. Maksud Pearl Ports ini diberi oleh laporan akhbar tersebut sebagai where it would be easier to fake invoices and jack up charges. Pencarian juga mendapati bahawa syarikat GDMA milik Fat Leonard sememangnya beroperasi di Pelabuhan Klang dan sebuah syarikat di bawah Glenn Marine Group mengendalikan terminal kapal pelayaran Port Klang Cruise Center. Ini jelas menunjukkan kegagalan pengurusan dan penguasaan di Pelabuhan Klang sehingga menjadi satu pusat untuk sindiket penipuan. Laporan media antarabangsa menunjukkan dokumen mahkamah di Amerika Syarikat mendedahkan bahawa lawatan kapal perang USS George Washington ke Pelabuhan Klang pada Oktober 2012 adalah sebahagian daripada rancangan penipuan Fat Leonard melibatkan pegawai kanan dalam Navy USA. Ini sekaligus merupakan tamparan serta penghinaan ke atas Menteri Pertahanan Malaysia pada ketika itu, Ahmad Zahid Hamidi, yang begitu yakin menolak kecaman naib Presiden PAS ketika itu, Mahfuz Omar, bahawa kehadiran USS George Washington adalah untuk meningkatkan hubungan dua hala dan diplomasi ketenteraan. Padahal ini merupakan sebuah skandal penipuan dan rasuah. Timbalan Menteri Pertahanan ketika itu, Abdul Latif Ahmad, turut berkata bahawa lawatan USS George Washington merupakan peluang ekonomi untuk Malaysia. Namun jelas ia lebih merupa peluang ekonomi untuk Fat Leonard. Skandal Fat Leonard ini adalah perkara yang penting dan harus dipandang serius. Bukan saja kerajaan Amerika, malah kerajaan Singapura, Thailand dan Australia sudah pun mula menyiasat skandal Fat Leonard ini yang melibatkan operasi di negara masing-masing. Di sini saya nak mohon kerajaan untuk menjawab 5 soalan ataupun melaksanakan 5 perkara berikut dengan serta-merta. 1. Menurut laman web GDMA, Angkatan Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM merupakan antara pelanggan GDMA. Saya nak tahu di sini berapakah nilai urus niaga dan apakah jenis urus niaga tersebut yang telah berlaku antara GDMA serta syarikat berkaitan dengan GDMA dan Fat Leonard dengan TLDM selama ini. Satu siasatan serta audit menyeluruh perlu dilaksanakan terhadap TLDM untuk memastikan tiada elemen rasuah, tiada elemen pecah amanah dan yang paling penting sekali, tiada elemen pecah rahsia ketenteraan negara seperti yang terjadi di dalam Navy USA. Laporan siasatan tersebut mestilah dikemukakan kepada Parlimen di Dewan ini kerana melibatkan kepentingan negara yang teramat mustahak sekali. Keduanya, SPRM juga patut menyiasat untuk membersihkan nama mantan menteri dan timbalan menteri pertahanan ketika itu daripada sebarang penglibatan dalam sindiket penipuan Fat Leonard, terutamanya dalam kes mengalihkan pelayaran USS George Washington ke Pelabuhan Klang dan lain-lain aktiviti berkaitan syarikat Fat Leonard. Nombor 3, memandangkan Kementerian Pertahanan telah menyatakan bahawa lawatan USS George Washington adalah peluang ekonomi kepada Malaysia. Saya nak tahu berapakah bayaran dockage, wharfage dan yuran-yuran lain yang telah dibayar oleh USS George Washington semasa mendarat 5 hari di Pelabuhan Klang pada Oktober 2012 dan juga apakah keuntungan kewangan lain yang telah diperoleh serta syarikat manakah yang memperolehinya. Keempat, kerajaan Amerika Syarikat telah mengantungkan segala urusan dengan GDMA. Justru saya nak menyuruh supaya kerajaan kita juga perlu menghentikan segala urusan dengan syarikat berkaitan dengan Fat Leonard
sehingga satu siasatan penuh dilakukan untuk memastikan tiada unsur jenayah berlaku selama ini. Kelima, akhir sekali, skandal Fatliner ini bersifat krisis kerana ia melibatkan kepincangan dalam aktiviti ketenteraan dan pentadbiran pelabuhan. Malah, pencarian telah menunjukkan bahawa salah seorang pengarah dan pegawai tinggi dalam Glen Defence Marine dan Glen Marine Group Malaysia merupakan bekas Panglima Angkatan Tentera Malaysia. Justru saya menggesa kerajaan untuk mengeluarkan satu kertas putih bagi menjelaskan kepada seluruh rakyat Malaysia untuk tentang perkara ini, terutamanya hasil siasatan skandal Fatliner tersebut. Seterusnya ingin saya sentuh dua perkara lagi secara ringkas, iaitu butiran 040-100, iaitu emolumen pengurusan di bawah Pertahanan Maritime. Emolumen dalam unit pengurusan ini telah meningkat dalam tahun 2014 daripada 705 juta kepada 768 juta, iaitu peningkatan kira-kira 63 juta ringgit, walaupun bilangan staf tiada sebarang penambahan. Ini bermakna kenaikan tahun depan untuk staf-staf di unit pengurusan pertahanan maritime adalah lebih kurang RM39,000 setahun untuk seorang, ataupun bersamaan dengan RM3,000 sebulan. Jadi kita nak tanya, mengapa kenaikan yang mendadak tersebut walaupun tiada penambahan staf? Dan keduanya, butiran 050-100, iaitu unit pengurusan di bawah Pertahanan Udara, di mana emolumen pengurusan juga meningkat mendadak daripada 653 juta kepada 720 juta, iaitu peningkatan sebanyak 67 juta ringgit. Yang peliknya, bilangan staf untuk unit pengurusan pertahanan udara berkurangan daripada 1,129 orang kepada hanya 1,091 orang. Jadi bermakna pada tahun depan, secara puratanya, setiap staf dalam unit pengurusan pertahanan udara akan mendapat kenaikan lebih kurang RM61,000 setahun, bersamaan dengan RM5,000 sebulan. Jadi kita nak tahu mengapa staf-staf di unit pengurusan kedua-dua jabatan ini, Pertahanan Maritime dan Pertahanan Udara, mendapat kenaikan yang begitu mendadak, sedangkan tiada sebarang peruntukan kenaikan sedemikian untuk unit di Pertahanan Darat. Jadi terima kasih dan sekian sajalah ucapan saya, Tuan Pengerusi.